Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini digemparkan dengan apa yang berlaku di India. Bangga kehadiran vaksin di India dan kes yang menurun pada Februari lalu telah membuatkan rakyat India keluar dari ketakutan wabak ini dan gembira meraihkannya dengan menyambut festival pesta yang dihadiri lebih daripada 5 juta orang tanpa mematuhi SOP. Akhirnya membunuh mereka. Lebih mengejutkan apabila munculnya suatu varian COVID-19 di India, varian B1617 yang lebih aktif dan cepat menjangkiti manusia dan tidak mengenal usia sama ada warga emas maupun bayi. Hakikatnya walaupun India antara pengeluar vaksin dunia, suntikan vaksinnya hanya sekitar 8% daripada jumlah rakyat India. Negara kedua terpadat penduduknya selepas daripada negara China. Anda sendiri menyaksikan bagaimana media melaporkan, menyiarkan video betapa rakyat India terlantar di luar hospital menunggu giliran rawatan yang akhirnya mereka mati di situ. Manakala mayat-mayat yang mati akibat COVID-19 dibakar beramai-ramai tanpa ada upacara ritual sebagaimana lazim yang mereka lakukan. Itu kisah negara yang telah, sedang dan masih berlaku di India. Bagaimana negara kita? Di saat COVID-19 telah melandai pada penghujung tahun 2020, kita sepertinya sudah meraihkannya. Kluster tabligh sudah hilang dan tabligh sudah tidak dikecam. Kerana lekuk makin melandai, pelbagai tuntutan dan permintaan SOP diperlonggarkan. Orang-orang politik mendesak agar pilihan raya negeri Sabah dilaksanakan, lalu kerajaan dan SPR akur. Maka berlakulah apa yang berlaku dan kerajaan dipersalahkan. Memenuhi tuntutan rakyat marhaen, lalu muncullah PKP pemulihan. Kita mula merasa galak. Nasihat-nasihat pematuhan SOP diabaikan sehingga kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka dan denda tahap maksimum. Sektor ekonomi tidak ditutup sepenuhnya tetapi dikenakan syarat yang ketat. Ramai yang memandang rendah lalu melanggar SOP. Apabila didenda, maka kerajaan dikatakan tidak berperi kemanusiaan dan zalim. Lebih dahsyat, masih ada segelintir manusia, masyarakat kita yang tidak mempercayai kewujudan COVID-19 dan masih menganggap ia sebahagian daripada teori konspirasi, wujud kumpulan anti vaksin yang menghasut orang lain untuk meraguinya. Hingga ada kematian atas penyakit lain, disebarkan cerita fitnah adalah disebabkan oleh suntikan vaksin. Peratus suntikan vaksin rakyat Malaysia masih rendah. Ketika mula masuknya vaksin di negara ini, disebar fitnah cerita golongan kenamaan. Golongan VIP didahulukan mendahului frontline, barisan hadapan dan juga rakyat. Bila kerajaan menyeru kepada rakyat menerima suntikan COVID ini, maka penyebar fitnah itu entahkan suntik ataupun tidak. Adakah kita mahu menjadi seperti India kerana kedegilan kita sendiri? India antara negara yang terkenal dalam bidang perubatan sudah sepertinya lumpuh berdepan dengan keganasan COVID-19. Hospital sesak, katil penuh dan peralatan bantuan oksigen tidak mencukupi. Kita akui bahawa kerajaan ini tidak sempurna. Mana-mana kerajaan bertanggungjawab berdepan dengan apa-apa pandemik sekalipun. Imbas seketika, kerajaan manakah bermulanya pandemik ini? Suatu yang perlu kita akur dan reda. Pandemik ini melanda seluruh dunia. SOP berubah-ubah sememangnya berdasar kepada situasi semasa. Kerana itu wujudnya PKP, PKPP, PKPB, PKPD. Beri pendapat dan pandangan okey, tapi jangan terlebih pandai daripada kerajaan dan mufti pula. Rakyat Malaysia, marilah kita bersatu dalam membendung wabak COVID-19. Patuhilah segala ketetapan yang digariskan. Yakinlah bahawa kerajaan sedang berusaha melindungi rakyatnya. Usaha ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama daripada kita sebagai rakyat Malaysia.